Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cik Shinta bin Cik Yung, nombor matrik JK13532 Palang 20 bersama rakan saya Muhammad Azmi bin Abdul Hamid, nombor matrik JK13344 Palang 20. Kami dari kumpulan Koboi akan mengulas berkaitan suku Temia dari kaum Sunoi Kelantan. Malaysia merupakan negara yang mengandungi pelbagai etnik seperti Melayu, Cina dan India yang menganuti agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian, Tao, Konfusius dan lain-lain. Tidak lupa juga kepada warga pribumi ataupun pribumi Malaysia yang telah menduduki Malaysia sejak 5 dekad yang lalu seperti orang asli, kaum Kadadan, kaum Dusun, Bajau, Sulu, Iban, Bidayuh dan lain-lain lagi. Okey, sejarah. Perkataan asli berasal daripada suku kata Arab yang berbunyi asali yang membawa maksud original ataupun asli. Okey, semasa kedatangan British di tanah Melayu, mereka memanggil orang asli dengan perkataan Sakai atau Aborigines. Bagi para etnografer pula, gelaran yang diberikan kepada orang asli pada masa itu adalah Sakai, Jakun dan Semang. Pada tahun 1950, kerajaan Malaysia telah menubuhkan Jabatan Hak Ehwal Orang Asli bagi memartabatkan kedudukan orang asli di Malaysia dengan menggunakan perkataan orang asli dan perkataan seperti Sakai, Jakun dan Semang tidak sesuai digunakan kerana ini menunjukkan kasta yang rendah dan merujuk kepada hamba dan merendahkan lagi martabat kaum orang asli. Jadi penggunaan orang asli hingga kini digunakan, dan pada tahun awal 2011 penjenamaan semula daripada Jabatan Hak Ehwal Orang Asli kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli ini bagi tujuan mengubah segala bentuk yang untuk dikemas kinilah berkaitan dengan orang asli dari segi ekonomi, sosial, budaya. Okey, selepas kemerdekaan, kerajaan Malaysia telah memberi tumpuan khusus kepada orang asli bagi memastikan orang asli menerima kemajuan dan pembangunan yang serata seperti penduduk Malaysia yang lain. Berikut merupakan jumlah penduduk orang asli bagi tahun 2022. Ini data ini diambil dari Jabatan Kemajuan Orang Asli. Okay, menurut HAN 1952, orang asli sebelum mereka ada 3 kumpulan, iaitu Negrito, Sonoi dan Proto Asli atau dikenali sebagai Melayu Asli. Okay, daripada daripada graf ini menunjukkan Sonoi mendahului 50% lebih daripada orang asli Melayu Proto dan Negrito. Okay. Ini merupakan pendapatan bagi Sonoi, orang asli Sonoi yang berada di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan Selangor. Sonoi terdiri pada pelbagai suku seperti suku Temia, Semai, Semok Beri, Cewong, Jahun dan Mahmeri. Ini pula bagi kaum Negrito mempunyai kedudukan penempatan di Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang, dan mempunyai suku Kesui, Kitak, Ranoh, Jahai, Madrid dan Batik. Ini pula bagi kaum Proto Malaya. Pendapatan suku Temia. Kumpulan suku Temia ini hidup secara berpindah randah dan mengamalkan kehidupan nomad bermula awal tahun 60-an hingga 70-an. Suku Temia ini banyak berada di selatan Kelantan. Mereka mengamalkan hidup berpindah randah selama 6 tahun disebabkan oleh keadaan tanah
Sekiranya keadaan tanah di kawasan itu selama 6 tahun diduduki dan tidak subur, mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Dan daripada gambar ini dapat dilihat rumah yang didirikan daripada strata patur daripada kayu, iaitu kayu cengah ataupun meranti, dengan membuat tiang, buluh sebagai dinding dan atap lipas sebagai bumbung. Kayu yang diambil kayu dan bahan yang diambil menggunakan secara tradisional menggunakan parang dan kapak. Okay, pada tahun 80-an, kerajaan Kelantan telah membantu suku Temiang dengan membina rumah dari simen, besi dan zinc. Suku Temiang lebih suka memilih untuk tinggal di rumah lama mereka dan mereka beranggapan lebih dekat dengan jiwa dengan semangat hutan dan menghargai hutan alam semula jadi. Okay, seterusnya saya akan memberi kepada rakan saya untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi bin Abdul Hamid, JK 13344/20. Okey, ciri-ciri suku Temiang ni dari segi sistem ekonomi banyak dipengaruhi daripada tempat yang mereka terduduk lah, dan mereka beradaptasi daripada tempat yang persekitaran mereka lah. 4 kategori utama yang pekerjaan suku Temiang ni adalah pertanian tradisional, berburu binatang, menangkap ikan di sungai dan akhir sekali mengumpul hasil hutan seperti madu, kayu kaya, rotan dan herba lah, seperti Kacik Fatimah atau Kak Ali, Bedu Bumi. Okey, mengamalkan sistem barter dalam kehidupan sesama mereka. Terdapat juga yang berkhidmat dalam jabatan kerajaan dan ada juga yang terlibat dengan urus niaga, jual beli hasil hutan dan pemburuan di Gua Musang lah. Bukan Gua Musang. Duit yang diperoleh oleh mereka akan digunakan untuk beli barang keperluan yang tiada di kampung mereka. Penyimpanan wang, saving wang dalam kalangan mereka masih rendah. Seterusnya adalah sistem sosial. Sistem sosial dibagi kepada dua, iaitu rasmi dan tidak rasmi. Rasmi ini adalah seperti penghulu dan tok batin yang selalunya dilantik oleh pihak kerajaan dan diberikan watikah pelatihan. Tugas adalah wakil antara pihak kerajaan dan puak Temiang yang berada di wilayah mereka, berkedudukan paling tinggi dalam hierarki masyarakat Temiang, mempunyai kuasa untuk mewakili masyarakat dan urusan melantik ahli jawatan kuasa bila perlu. Tok batin dipilih berdasarkan umur yang dewasa, ilmu yang luas dalam bidang kebatinan, tegas dan mempunyai sikap yang baik. Pemimpin yang tidak rasmi adalah pelantikan di kalangan kumpulan mereka sendiri dan tiada sesi pemilihan. Pemilihan ini berdasarkan orang yang paling kuat dan dihormati dalam kalangan kumpulan mereka. Amalan bertandang juga turut diamalkan oleh suku Temiang ini. Selain itu, menantu perempuan dilarang bercakap bertentang, semasa bercakap dilarang bertentang mata dengan mertua lelaki. Begitu juga dengan menantu lelaki terhadap ibu mertuanya. Apa-apa permasalahan boleh berbincang ke peringkat ahli keluarga dahulu. Ciri yang seterusnya dalam sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ada suku Temiang terutamanya di Gua Musang, ada yang telah menganut agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Terdapat juga yang masih percaya kepada agama nenek moyang, iaitu percaya kepada animisme dan kuasa dewata. Mereka percaya bahawa dewa yang dipuja oleh mereka mempunyai kuasa yang terbahagi kepada 4, iaitu Engku Kasih, Elok dan Hiwok. Mempunyai setiap benda mempunyai penjaganya, seperti pokok, batu, bukit, gunung dan lubuk sungai. Bila ada penjaga, mereka melakukan satu pemujaan di kawasan untuk mohon keizinan untuk melalui kawasan tersebut. Suku Temiang juga percaya kepada pantang harimau dan kepercayaan terhadap satu spesies burung yang mengeluarkan suara burung yang nyaring, iaitu siarenyet. Apabila meninggal, suku Temiang yang mengamalkan ini semua perlu melalui pelbagai ritual ketika menguruskan mayat bagi mengelakkan roh si mati mengacau atau mengganggu ahli keluarga mereka, dengan si mati punya barang kepunyaan seperti barang pisau semua dan lain-lain akan disimpan, ditanam sekali bersama dengan si mati.
Rumah si mati juga akan dibakar dan ahli keluarganya akan berpindah ke rumah lain. Yang seterusnya, bahasa pertuturan. Bahasa pertuturan menggunakan bahasa Melayu kuno yang menggunakan dialek logat berbeza dengan Melayu Kelantan. Kebanyakan perkataan yang digunakan hanya dipahami oleh suku mereka sahaja. Contoh perkataan seperti ayah, nenek, atak, datuk, kelok, bebek, abang, tau, suami, leh, isteri. Namun begitu, terdapat juga ayat hampir sama dengan dialek Kelantan. Contohnya perkataan seperti dua yang dipanggil oleh dua oleh suku Temiak. Mereka juga turut mengubah pergaulan dengan bahasa percakapan disebabkan pergaulan dengan orang Melayu di sekitar kampung mereka. Akhir sekali, sistem pendidikan. Sistem pendidikan Puak Suku Temiang ni mengamalkan sistem pendidikan jarak rasmi dan rasmi. Rasminya kita sedia maklum itu persekolahan menengah dan rendah. Kerajaan juga ada membina sekolah untuk Suku Temiang ni, itu sekolah menengah di Gua Musang dan di Pos Brok, Gua Musang, Kelantan. Majoriti anak suku Temiang masih belum menerima pendidikan yang rasmi kerana faktor tiada kesedaran dan kos yang besar untuk ditanggung oleh ibu bapa mereka lah. Selain itu, mereka lebih memilih pendidikan yang tidak formal kerana lebih membantu anak-anak untuk jadi kuat dan punya ilmu berdikari yang tinggi. Dan kesimpulannya, dapatlah kita menyimpulkan sekarang ni banyak juga yang buat suku Temiang ni anak-anak yang telah masuk buat pendidikan rasmi, dan di sini kita boleh dapat seramai 4,139 pelajar baru mendaftar di UKM orang asli. Di samping taraf hidup yang telah tukar, sebelum ni pemakaian melalui baju daun, akar kayu, sekarang dah boleh tukar pakaian kepada baju yang dipakai oleh kita semua lah. Selain itu, ada juga yang telah menjawat jawatan-jawatan dalam kerajaan, telah bekerja bergaji besar. Diharap semoga ada puak suku Temiang ni menjawat jawatan sebagai